Tahun 5, selamat kembali ke kelas cikgu. Kita akan sambung dengan kelas reka bentuk teknologi. Okey, reka bentuk teknologi minggu lepas kita dah belajar tentang 3 jenis mata jahitan, iaitu jahitan kia, jahitan jelujur halus dan juga jahitan jelujur kasar. Hari ini kita akan tengok lagi 3 jenis mata jahitan yang baru berdasarkan buku teks RBT. So, teacher akan tunjukkan video penerangan tentang 3 jenis mata jahitan yang baru. Awak kena tengok je dulu Cuba fahamkan macam mana cara jahitan tu dibuat. Lepas ni kita akan catat nota untuk 3 jenis mata jahitan yang baru. Atau lebih fabrik semasa menjahit. PT. Dan dengan menggunting benang yang berlebihan adalah jahit. Okey, Year 5 tahun 15 hari kita akan sambung kita punya pembelajaran RBT dengan jenis jahitan yang baru, iaitu jahitan insang pari. Okey. So, teacher nak awak tengok dahulu bagaimana cara jahitan insang pari dibuat. Dan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemas bahagian tepi fabrik. Baik, nota pertama, insang pari ni dia adalah jahitan untuk mengemas bahagian tepi fabrik. Fabrik ni maksud dia kain. Contoh katalah kita nak kemaskan bahagian tepi kain yang banyak berlebih-lebih, banyak ropol-ropol ataupun banyak dia punya bulu-bulu halus. So kalau awak tengok, tepi kain ni kita boleh jahit dengan jahitan insang pari. Pernah tengok bentuk ikan pari kan? Ikan pari punya insang terletak di bahagian bawah. Okey, kenapa nama dia jahitan insang pari? Kita tengok macam mana bentuk insang ikan pari di bahagian bawah mulut dia. Insang ikan pari. Okey, jahitan ini adalah jahitan tetap. Bila jahitan tetap, maksud dia jahitan ini tidak akan dibuka. So, teacher ulang balik. Ada 2 poin penting untuk jahitan insang pari. Yang pertama, cikgu dah sebut tadi, dia adalah untuk bahagian tepi kain. So kalau kain tu dia ada banyak bahagian-bahagian yang berlebihan kat tepi, kita akan kemaskan dia menggunakan jahitan insang pari. Okey. Yang kedua, sebagai jahitan tetap, bermakna jahitan ni tidak akan dibuka. Okey, ni adalah gambar ikan pari. So kalau awak perhatikan, ikan pari punya insang adalah di bahagian bawah dia ni. Insang tu adalah macam dia punya tempat bernafas, hidung dia. Okey. Kalau kita tengok bahagian dia, jarak antara insang dengan insang yang sebelah dia sama, sentiasa sama jarak dia. Dan dia ada dipisahkan dengan garis lurus dan juga ada titik pertemuan. So sebab itu kalau kita tengok bentuk dia ni, bentuk insang pari ini dipakai untuk nama jahitan ni. Sebab itu nama jahitan ni disebut sebagai jahitan insang pari. Okey. Jahitan ini juga boleh digunakan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Baik, poin yang kedua ni dia bagi tahu, jahitan ini boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. Awak semua faham maksud hiasan kan? Hiasan ni maksud dia kalau kita nak buat bentuk-bentuk ataupun corak-corak tertentu dekat bahagian atas kain. Okey, contoh kalau teacher boleh tunjuk kostum yang teacher pakai ni, dia ada jahitan dia tau. Tapi kalau saya nak tunjuk jahitan seluar dia, macam malu pula kan. Saya tunjuk jahitan baju dia. Okey, bagi saya on balik kamera. Okey, sekarang saya besarkan kamera. Saya akan tunjukkan jahitan yang ada pada kostum ni. Boleh nampak ke? Oh, besar sangat. Okey. So katalah
awak nak jahit bentuk bintang ni, bintang ni dekat bahagian atas kain, kita boleh gunakan jahitan insang pari untuk buat bentuk bintang tu kat sini. Okey, nampak ada bentuk bintang dia kan? Cuma bintang dia belum dijahit ke atas ni. Maknanya kalau cikgu nak buat bentuk bintang ni di atas kain, cikgu boleh gunakan benang berwarna putih sebab warna bintang ni warna macam warna putih sikit kan. So cikgu boleh gunakan benang warna putih untuk jahit menggunakan jahitan insang pari di bahagian tepi mengikut bentuk bintang. So itu maksud dia, dia boleh digunakan untuk hiasan ataupun menjahit motif. Kalau awak nak tengok lagi jahitan insang pari ni, dia berlaku juga dekat kita punya langsir. Okay, kalau awak tengok jahitan insang pari ni, dia ada dekat langsir. Corak-corak macam corak-corak bunga, corak-corak daun, corak-corak haiwan, dia ada dekat kita punya langsir. Sejadah, kadang-kadang kalau awak pergi kat telekung awak atau telekung mak yang ada macam sulam-sulam sikit tu kan, kalau ada yang bentuk-bentuk macam corak-corak bunga, sulaman dia tu boleh menggunakan jahitan insang pari. Okey, sekarang saya kecilkan balik kamera saya untuk kita tengok penerangan dia pula. Langkah-langkah jahitan insang pari. Kepilkan 2 helai fabrik. Okey, so dalam langkah pertama ni kita mesti rapatkan dan cantumkan 2 helai fabrik sebelah-sebelah. Maknanya kalau ada 2 keping kain yang kita nak cantumkan, contohnya katalah baju adik koyak ataupun awak punya baju sukan terkoyak bahagian tepi. So kita rapatkan dulu bahagian terkoyak tu. Dia mesti 2 lapis kain yang berbeza dan dirapatkan. Okey. Mulakan dengan beberapa jelujur halus secara menegak. Cucuk jarum menegak pada kedua-dua fabrik dan halakan jarum ke arah tukang jahit. Letak benang di bawah hujung jarum dan tarik benang menghala ke arah tukang jahit sekali lagi. Okey, kalau awak perhatikan kat sini, dia mulakan dengan jahitan kia, lepas tu dia sambung dengan jelujur halus, lepas tu dia tarik bawah jarum ni lalu bawah jelujur halus tu supaya benang ni tadi dapat jadi tali pengikat kepada dua-dua jenis kain. Okey, seterusnya dia akan masuk ke lubang baru dengan jarak yang sama. Maknanya jarak sama ni apa maksud dia? Kalau jarak lubang 1 pergi ke lubang 2 adalah katalah 2 mm. Okey, maknanya jarak daripada lubang 2 pergi lubang 3 mesti 2 mm. Lubang 3 pergi ke lubang 4 pun 2 mm, lubang 4 pergi lubang 5 pun 2 mm. Dia mesti menggunakan jarak yang sama. So, kemahiran ni awak boleh guna kalau katalah nanti dekat rumah ada benang dan jarum, tapi mak ayah tak ada kat rumah. Lepas tu awak terpaksa jahit seluar sebab besok ada PJ. Contoh. Besok ada PJ, seluar PJ koyak. Kan koyak kan malu kan. So ni adalah cara macam mana kita nak cantumkan 2 kain sebelah-sebelah dengan menggunakan jahitan insang pari. Ulang semua langkah sehingga selesai. Okey, kalau awak perhatikan, dia tak terus masuk dan terus tarik Dia tarik benang ni dulu. So benang ni sekarang sedang membuat bentuk segitiga. Bila dia buat bentuk segitiga, kalau kita tarik terus, apa akan jadi? Dia akan merenyukkan kain tu. Kita tak nak kain tu renyuk, kita nak kain tu ternampak kemas saja, tersusun sebelah tepi kan. So apa kita buat? Benang yang berbentuk segitiga ni, yang sengit ke bawah ni, kita akan tarik, bawa dia ke atas.
tarik, bawa dia ke atas, barulah dia jadi bentuk macam jahitan pertama tadi. Okey, lepas ditarik ke atas, dia akan masuk bawah benang yang terlebih tadi, benang lebihan tadi dia akan masuk bawah dan dia akan tarik membentuk 1, 2, 3 untaian. Maknanya daripada lubang 1 pergi ke lubang 2 akan ada 3 untaian benang, 1, 2 dan juga cantuman antara 2 ni. Dan seterusnya kita boleh masuk ke lubang ketiga. Ni yang saya kata masuk bawah tadi. Kenapa penting masuk bawah ni? Sebab dia nak membina rantaian di antara tempat kemasan sebelum dan semasa. Ni sebelum, ni semasa. Lepas tu dia nak buat baru dekat selepas. Antara sebelum dengan semasa yang sekarang ni, dia mesti ada rantaian yang menjadikan dia punya jahitan tu kemas. Matikan jahitan dengan beberapa jelujur halus menegak di sebelah kanan mata jahitan insang pari yang paling akhir. Okey, macam mana nak matikan jahitan insang pari? Cara untuk mematikan jahitan insang pari adalah selepas kita buat kita punya untaian terakhir, maknanya ini adalah lubang terakhir, lepas tu dia dah cantum dengan lubang sebelum dia, kita akan buat satu jahitan jelujur halus. Okey, kepada yang ingat minggu lepas, jelujur halus dia masuk ikut lubang yang sama, keluar, tarik balik, pusing, masuk semula supaya ikatan tu boleh dimatikan. Tengok dia masuk ikut lubang yang sama. Potong lebihan benang. Lepas tu mana-mana benang yang lebih tu kita akan potong menggunakan gunting atau pisau. Dah siap jahitan kita. Jahitan sembat biasa. Baik, jahitan kelima. Kenapa saya kata yang kelima? Minggu lepas kita dah belajar 3. Yang tadi adalah yang keempat, iaitu jahitan insang pari. Jahitan kelima, nama jahitan dia adalah jahitan sembat biasa. Jahitan sembat biasanya digunakan untuk menetapkan kelepet, yakni lipatan-lipatan kecil pada fabrik. Baik, apa maksud menetapkan kelepet? Mungkin ada orang rasa macam kelakar bunyi dia kan? Okey, menetapkan kelepet ni maksud dia, kalau ada bahagian kain yang kita memang nak dia dikelepetkan. Contohnya, cuba awak tengok dekat langsir rumah awak, cikgu tak nak awak tengok bahagian bawah, cuba tengok bahagian atas dia. Okey, perasan tak bahagian atas itu terdapat kelepet-kelepet ataupun bahagian kain yang telah dilipatkan dan lepas lipat dia terus jahit supaya dia kekal. Jadi jahitan itu sebenarnya menggunakan jahitan sembat biasa. Sebut jahitan sembat biasa. Maknanya langsir yang mak kita pakai tu, kalau mak awak buat sendiri, maknanya awak pernah tengok lah proses tu kan. Tapi kalau awak tak pernah tengok, kalau dia dibeli daripada kedai, maksud dia kilang ataupun orang kedai tu buat menggunakan jahitan sembat biasa. Kelepet-kelepet yang kita dah lipat dekat kain tu, kalau kita nak kekalkan dia punya lipatan kain dia, kita akan gunakan jenis jahitan ni supaya dia punya kelepet dan lipatan tu tidak tertanggal. Jahitan ini halus, rapat dan kukuh serta boleh dilihat dari sebelah luar pakaian. Okey, dia ada 3 ciri. Dia halus, jahitan ini juga rapat. Rapat ni maksud dia jarak dia dengan jahitan seterusnya adalah sangat kecil. Dan dia kukuh. Kukuh ni bermaksud bila kita buat sahaja jenis jahitan ni, dia tidak mudah tertanggal dan kain akan terus melekat. Serta boleh dilihat dari sebelah luar pakaian. Jahitan-jahitan lain kadang-kadang kita sorok kan, macam kalau awak tengok dekat seluar yang awak pakai,
jahitan tepi tu dia tak nampak, dia tersorok. Tetapi kalau kita pakai jahitan sembat biasa, jahitan dia tu akan nampak di bahagian luar. Jahitan sembat juga biasanya digunakan untuk mengemas dan menjahit kelepek baju kurung. Ni paling penting untuk perempuan. Jahitan sembat juga digunakan untuk mengemas dan menjahit. Ada dua kat situ Satu mengemas jahitan, satu lagi untuk menjahit kelepek baju kurung. Sebab ada baju kurung yang ada bahagian-bahagian tertentu dia perlu kelepetkan. Contohnya bahagian pinggang. Okey, mari kita tengok langkah-langkah jahitan sembat biasa. Langkah-langkah jahitan sembat biasa. Jahit dari kanan ke kiri. Pertama sekali, mulakan dengan jahitan kia. Okey, kita akan jahit daripada kanan ke kiri. Dia terbalik dengan jahitan-jahitan sebelum ni. Okey, kalau awak tengok ada beberapa titik yang telah dilabel kat sini. Yang pertama titik A, titik B, titik C, titik D, E, F sehingga titik Q. Langkah pertama adalah pada titik permulaan, iaitu di bawah titik A, kita akan mulakan dengan jahitan kia. Kepada yang dah lupa, jahitan kia ni adalah jahitan untuk mematikan pergerakan benang. Maknanya lepas kita buat jahitan kia, kita masuk dekat lubang yang sama berulang kali dan keluar pun dekat lubang yang sama. Dia akan menetapkan jahitan itu dan mematikan jahitan itu supaya benang tidak bergerak. So tak adalah jahitan ini tertanggal nanti. Masukkan jarum di bahagian A dan keluarkan pada B. Tarik dengan kemas. Okey, ni titik A, ni titik B. Lepas dah jahit kia dekat A, kita masukkan dekat B. Lepas tu untuk memastikan benang ni lurus antara A dengan B ni, kita mesti tarik benang tu sehingga kemas. Tinggalkan hujung benang lebih kurang 1 cm. Okey, kalau perhatikan dekat hujung benang ni, dia ada tinggalkan lebihan. Lebihan ni penting supaya kalau ada bahagian yang perlu kita kemaskan atau tarik nanti, kita akan tarik daripada lebihan 1 cm ni nanti. So mesti ada lebih. Dia tak boleh cukup-cukup. Kalau cukup-cukup, apa akan jadi nanti? Bila kita tertarik sikit benang, jahitan ni akan terbuka. Dia mesti ada lebih untuk jahitan sembat biasa. Masukkan semula jarum ke lubang A dan keluar pada lubang B untuk melengkapkan jahitan kia sebagai permulaan jahitan. Okey, untuk lengkapkan jahitan kia mula-mula sekali, lepas dah masuk A keluar B tadi kan, masuk balik A untuk kali kedua. Lepas tu keluar dekat B juga. Barulah jahitan kia tadi lengkap dan kukuh. Mulakan jahitan sembat dengan condongkan jarum sehingga lebih kurang 30 darjah ataupun 30%. Masa memasukkan jarum ke lubang yang baru, iaitu lubang C, kita mesti sengatkan jarum tu. Okey, apa tujuan sengatkan jarum? Kalau kita luruskan jarum tu, bermakna titik tembus dia daripada kain pertama pergi ke kain kedua adalah titik yang rapat. Okey, tapi kalau kita sengatkan jarum tu, titik dia tu adalah titik pertemuan yang kukuh. Kita nak kukuhkan titik pertemuan di antara kain pertama dan kain kedua. Sebab tu dia mesti masuk secara sengat. Kalau masuk lurus, dia mudah terbuka. Kalau masuk sengat, dia lebih kukuh. Sama macam kita nak ketuk paku. Okey, kepada orang-orang yang terlibat dalam bidang perabot ataupun bidang perkayuan, dia akan gunakan paku yang sengit untuk lebih mengukuhkan cantuman antara kayu pertama dan kayu kedua. Menggunakan prinsip yang sama, kita akan sengitkan benang kita supaya jahitan sembat biasa antara kain satu dan kain dua lebih kukuh. Ambilkan sedikit fabrik di bahagian belakang.
matikan jahitan sembat ini dengan jahitan kia. Kita mulakan jahitan kia pada lubang R dan keluar pada S. Okey, kalau awak perhatikan bentuk corak yang akan terhasil nanti, jahitan insang pari yang tadi, dia bentuk dia macam bentuk yang lurus. Tapi jahitan sembat biasa dia akan menghasilkan corak berbentuk gegelung. Dia macam kalau awak pernah tengok bentuk gelung wayar telefon lama. Telefon lama dia ada wayar yang dia bentuk gegelung. Jadi bahagian gegelung ni kita akan tengok di bahagian cantuman kain. Seterusnya lengkapkan jahitan kia. Okey, macam dia bagi tahu pada mula-mula tadi, jahitan kia akan dimulakan daripada titik R ke titik S kali pertama. Lepas keluar jarum tu dekat titik S, dia akan masuk semula ke dalam titik R, keluar balik titik S untuk kali kedua, dan dia akan matikan dekat titik S. Barulah lengkap kita punya jahitan sembat biasa. Potong benang yang berlebihan. Dari pandangan hadapan jahitan sembat biasa. Okey, lepas ni kita akan tengok pandangan bawah dia, macam mana rupa dia daripada bawah. Pandangan dari belakang jahitan sembat biasa. So biasanya bahagian yang kita nak orang tengok adalah bahagian kemasan tepi tu. Maknanya bahagian kita label mula-mula tadi adalah bahagian hadapan. Ini akan jadi bahagian belakang jahitan sembat biasa. Jahitan kita telah pun siap. Jahitan silang pangkah. Dan jahitan terakhir untuk hari ini, kita akan belajar tentang jahitan silang pangkah. Okey, untuk pengenalan jahitan silang pangkah ni, kita ulang kaji balik. Tadi mula-mula kita belajar jahitan insang pari. Bentuk dia macam bentuk petak-petak, dia garis lurus, dia tegak-tegak, jarak sama. Lepas tu jahitan kedua tadi kita belajar tentang jahitan sembat biasa. Bentuk dia macam gegelung. Dan yang ketiga untuk hari ini ataupun secara keseluruhan dia yang keenam, jahitan mata, jahitan yang keenam kita akan belajar jahitan silang pangkah. Dia akan menghasilkan bentuk X. Tapi X dia ni sangat banyak. Untuk pengetahuan awak pernah sebenarnya tengok jahitan silang pangkah ni, tapi tempatnya bukan dekat kain. Kepada mereka yang pernah dirawat di hospital ataupun klinik kesihatan, tak kisahlah kerajaan ke swasta ke, kalau awak luka yang jenis terguris, tergarit ataupun terpotong, maknanya terpotong pisau ke, terkena objek tajam ke, doktor yang merawat awak, yang pertama kalau awak punya luka tu terlalu panjang dia punya garis dia akan jahit dengan bentuk X. Jadi bentuk X tu sebenarnya adalah jahitan silang pangkah. Mari kita tengok cara-cara jahitan silang pangkah. Jahitan ini digunakan untuk menjahit klepek, lapik, pita zip serta digunakan sebagai jahitan sulaman. Langkah-langkah jahitan silang pangkah. Jahit dari kanan ke kiri. Mulakan dengan jahitan kia. Baik, cikgu akan terangkan dekat mana perlu masuk dan keluar jarum. Okey, jadi kalau awak tengok dekat contoh yang diberikan ni, anggaplah kertas ni macam kain. Kita akan mulakan dengan titik A dan titik B, iaitu tempat masuk jarum dan tempat keluar jarum untuk jahitan kia yang pertama. Okey. Lepas tu kalau awak perhatikan, titik C dan D terletak 45 darjah di bahagian bawah, E dan F 45 darjah bahagian atas, GH bahagian bawah, IJ bahagian atas, KL bawah, MN atas, OP, QR, ST dan UV.
Maknanya apa? Maknanya daripada kita punya jahitan pertama tadi, kalau kita label jahitan pertama sebagai nombor 1, bayangkan ni adalah pasangan yang pertama, nombor 1, nombor 2 akan berada di bawah, nombor 3 di atas. Maknanya semua bilangan jahitan yang ganjil akan berada di atas, yang genap di bawah. 1 atas, 2 bawah, 3 atas, 4 bawah, 5 atas, 6 bawah, 7 atas, 8 bawah, 9 atas, 10 bawah, 11 dia pergi atas balik. Okey. Tapi cara jahitan ni bukan main masuk keluar terus silang-silang macam tu je, tak. Dia ada cara jahitan sebenar dan yang perlu kita ikut. Masukkan jarum dan benang dari C ke D. Baik, di sini selepas kita buat jahitan kia yang pertama, lepas tu daripada B akan pergi ke C. Untuk C pergi ke D, dia tak akan lalu depan, dia akan lalu bahagian belakang. Sebab tu kalau awak tengok, lepas B masuk ke C, tiba-tiba garis benang itu hilang. Sebenarnya dia tak hilang, dia lalu bahagian belakang dan keluar dekat D. Okey, cikgu ulang balik. AB kita buat jahitan kia, matikan di B. Daripada B dia akan masuk ke C, lalu bahagian belakang keluar dekat D. Okey, di sinilah di mana nama silang pangkah ni diberi. Kenapa kita perlu silangkan dia? Sebab lepas keluar kat D, dia tak akan masuk C balik dah. Dia akan pergi dekat F. Setelah itu, jahit di bahagian atas dari E ke F. Baik, dekat sini kita boleh tengok daripada AB tadi, AB yang telah siap, B akan pergi ke C, lalu belakang pergi D, lalu depan pergi E, lalu belakang pergi F. Jadi kalau ikut formula dia, selepas kita lalu di bahagian belakang, kita akan lalu bahagian hadapan. Okey, apa maksud cikgu lepas belakang lalu depan tu? C dengan D ke belakang, betul, sebab kita tak nampak dia punya alur benang dia kan, garis benang dia. Tapi daripada D masuk ke E, kita nampak garis benang dia, maknanya dia lalu hadapan. Daripada E ke F, dia lalu belakang. Jadi formula mudah kita nak ingat adalah antara C dengan D, ataupun antara jarak kecil, kita akan lalu belakang. Untuk yang silang, ini dapat silang. Kenapa juga kata silang? Sebab dia ada X kat sini, dia menyilang ke tepi, dia menyilang ke tepi. Untuk yang silang, kita akan lalu hadapan. Untuk yang lurus, kita akan lalu belakang. Cikgu ulang balik. Untuk yang lurus, kita akan lalu depan. Untuk yang silang pun lalu depan. Untuk yang silang lalu depan. Garis lurus EF, garis lurus CD lalu belakang. Ulang kembali langkah 1 dan langkah 2. Sekali, matikan jahitan silang pangkah dengan jahitan kia.
Dan kita telah pun siap. Jadi macam itulah langkah-langkah untuk kita buat jahitan silang pangkah. Baik, cikgu harap daripada penerangan tadi awak dapat gambaran kasar. Gambaran kasar tu maknanya bentuk asas dia. Macam mana bentuk asas? Jahitan pertama tadi kita belajar adalah jahitan insang pari. Dia mesti bentuk petak-petak, dia mesti bentuk garis lurus, rapat-rapat. Jahitan kedua tadi kita belajar adalah jahitan sembat biasa. Jahitan sembat biasa akan mengambil bentuk gegelung ataupun gelung-gelung yang banyak. Dan jahitan ketiga tadi adalah jahitan silang pangkah. Jadi untuk nota, cikgu akan kembali ke mode kamera. Okey, dalam buku teks kita akan rujuk di muka surat. Lima. Minggu lepas kita dah rujuk pada muka surat 4. Minggu ini kita akan rujuk muka surat 5. Okey, buku teks ni adalah buku teks RBT. Nota dia berada pada muka surat 5. Kita akan tuliskan nota untuk jahitan insang pari, jahitan sembat dan jahitan silang pangkah. Okey, kepada yang nak buat nota ni boleh ikut cikgu Cikgu akan buat di muka surat baru, halaman baru. Okey, boleh keluarkan buku tulis RBT. Kalau tak sempat nanti kita akan jadikan ni sebagai kita punya kerja rumah Kita punya homework. Okay, tuliskan hari ini sebagai hari Selasa. Tarikh 2 Februari 2021. Tajuk jenis mata jahitan. Ini adalah sambungan daripada nota pada minggu lepas. Okey, untuk nota hari ini, minggu lepas kita buat dalam bentuk tulisan bernombor, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Untuk nota hari ini kita akan tukar format penulisan kepada bentuk peta minda. Maaf sir, saya lambat ni Amir. Welcome Amir, it's okay, no problem. Selamat datang ke kelas RBT. Saya Rahmasli pun ada. Hai Nur Sahir Rahmasli. Good morning. Okey. Untuk nota jenis mata jahitan ni, kita akan mulakan dengan jahitan pertama yang kita belajar tadi, iaitu jahitan insang pari. Okey, kita akan buat dalam bentuk peta minda. Cikgu suka buat dalam bentuk peta minda yang kreatif. Kita akan gunakan bentuk yang kita jarang guna Bentuk yang kita jarang guna adalah bentuk ya, tu dia. Okey, dia akan bagi kepada 3 je. Pertama tadi jahitan insang pari. Yang kedua tadi adalah jahitan sembat biasa. Dan yang ketiga adalah silang pangkah. Jahitan sembat ni sebenarnya dia boleh panggil jahitan sembat saja Tapi cikgu tulis sembat biasa sebab cikgu dah terbiasa dengan jenis jahitan yang cikgu belajar dulu. Kalau nak tulis sembat saja pun cukup. Boleh, tak ada masalah. Okey, tukar sikit dia punya warna. Pekatkan.
jenis mata jahitan. Okey, nota untuk insang pari kita akan tulis di sebelah insang pari. Nota pertama dia adalah jahitan tetap. Tujuan dia adalah untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik. Dalam kurungan, fabrik itu adalah kain. Dan nota ketiga dia adalah tadi, dia adalah sebagai jahitan hiasan atau motif. Boleh buat hiasan atau motif. Motif ni maksud dia corak Contohnya corak bunga, corak ikan, corak haiwan. Okey, kalau cikgu buat saiz ni boleh nampak tak? Oh, Amir kata dia tengok dari jahitan sembat. Okey Amir, sebelum jahitan sembat tadi ada jahitan insang pari. Amir boleh gunakan slider dekat telefon Amir, ataupun kalau guna PC boleh gunakan mouse. Tarik ke belakang untuk dapat penerangan pasal jahitan insang pari. Insang pari tu penting takut Amir terlepas dia punya penerangan. Okey, siap nota untuk insang pari. Kita sambung pula nota untuk jahitan sembat biasa. Jadi nota pertama, jahitan sembat biasa adalah jahitan tetap. Tetap ni maksud dia takkan dibuka. Yang kedua, dia digunakan untuk menjahit bahagian kelepet atau lipatan atau hiasan. Dua-dua boleh. Dan nota terakhir untuk jahitan silang pangkah tadi, kita akan tulis jahitan silang pangkah. Dia adalah jahitan tetap, digunakan untuk mengemaskan bahagian kelepet lipatan atau tepi kain. Boleh juga guna untuk jahitan hiasan. Okey, lepas dah siap nota ni, baru kita akan lukis sedikit bentuk asas jahitan dia macam mana. Cikgu susah lah lukis, cikgu akan ambil bentuk yang paling mudah untuk awak lukiskan. Okey, kita akan gunakan cantuman garis-garis. Awak pakailah pensel, cikgu terpaksa pakai dia punya garis. Design, format, shape outline, kita tebalkan sikit. Okey, sebelah nota tu kita lukis sikit macam mana bentuk asas dia. Okay, kalau awak ingat tadi jahitan insang pari, dia bentuk petak. Lepas tu jarak dia sentiasa sama. Tu dia, jahitan insang pari. Okey, untuk jahitan sembat biasa tadi, kita buat sikit dia punya kain send to back. Teacher boleh pakai pensel warna tak? Baik, untuk lukisan jenis jahitan ni,
Kalau boleh, yang benang tu pakai warna yang terang sikit, jangan pakai warna yang pudar. Kalau pudar nanti takut tak nampak kan. So jangan pakai warna kuning, tak boleh, warna putih tak boleh. Pakai warna-warna yang macam dia nampak dengan jelas. Contohnya warna merah, warna oranye, warna hijau. Okey, macam mana pula kita nak lukis gambar untuk sembat biasa? Baik, gambar sembat biasa ni kita boleh lukis corak gegelung. Cikgu saya tak reti lah buat gegelung. Tak apa, ikut teacher. Cikgu akan gunakan satu tool dalam Microsoft PowerPoint yang boleh melukis, iaitu Scribble. Yes, Scribble. Okey, cara lukisan dia lukis dari tepi. Okey, daripada sini kita akan pusingkan. Okey, lukisan ni mungkin tak nampak sangat dia punya bentuk jahitan dia kan, sebab dia dibuat pakai mouse. Kalau nak nampak, kita patah balik dekat video tadi, kita tengok bentuk. Tu dia. Tu dia. So kalau tak reti buat macam ni, cikgu tampalkan gambar tadi, kecilkan, kita crop. Tak payah lukis semua, lukis sikit je. Jadi nampak bentuk jahitan dia tu, kat mana dia keluar dan kat mana dia masuk. Macam gitu guys. Cikgu, tangan saya memang tak reti lah lukis jahit-jahit ni. So kalau dah tak dapat sangat, cikgu benarkan awak photostat. Photostat gambar tu boleh pergi kat kedai Zam, photostat muka surat 5 tu kan. Lepas tu gambar tu gunting dan tampal dalam buku tulis. Nak nampak jelas lagi, kita ubah dia punya brightness. Macam tu. Dan untuk silang pangkah lagi mudah. Kita hanya lukis bentuk silang pangkah dia, iaitu bentuk X. Insert shape silang pangkah. Okey, setakat ni boleh nampak tak nota-nota yang cikgu buat ni beserta dengan gambar dia? Haris channel bosku, Assalamualaikum. Haris channel ni Haziq Safwan ni kan?
Tak kisahlah Haziq ke Haris ke tengok. Waalaikumsalam, welcome to the class. Kelas cikgu dah nak habis dah ni sebab kita punya jadual sampai pukul 11 je kan. Okey, jadi disebabkan kita sampai pukul 11 saja dan lepas ni awak akan rehat sambung 11.30. Cikgu nak minta awak untuk pauskan skrin ni kat sini. Lepas pause boleh siapkan kalau nak siapkan sekarang. Kalau katalah awak rasa macam tak sempat, tak apa. Link ni, video ni akan kekal di YouTube. Boleh tengok kemudian. Cikgu akan letakkan timestamp yang awak boleh klik dekat bahagian bawah video ni supaya kita boleh asingkan yang mana untuk subjek bahasa Inggeris, yang mana untuk subjek RBT, insyaAllah. Lepas kelas BI ni kelas apa? Yang last sekali. Sekejap teacher check teacher punya jadual SKBR 2021, jadual PDPR. Okey, kelas kita sepatutnya sampai pukul 11 untuk RBT. Selepas rehat pada jam 11.30 awak akan sambung dengan kelas bahasa Arab. Kalau tak silap dengan Ustazah Noria Hafizah ke Ustaz Syamsul, saya pun tak ingat. Jadi macam yang saya beritahu tadi, saya akan tunggu di sini selama 5 minit untuk mereka yang nak siapkan sekarang. Kepada mereka yang nak berehat pun boleh, tak ada masalah, boleh sambung rehat sampai pukul 11.30 untuk sambung kelas bahasa Arab. Kepada yang nak salin sahaja, boleh pauskan skrin sekarang dan terus salin. Kepada yang nak salin kemudian, teacher akan tinggalkan video ini di YouTube untuk awak tengok kemudian. Okey? Cikgu nak ucapkan syabas, tahniah dan terima kasih kepada semua yang join kelas pada pagi ini. Yang tak join tu janganlah marah diorang pula Mungkin diorang ada masalah yang tak dapat join pagi, mungkin tak ada alat. Kita bagi mereka ruang dan peluang untuk belajar melalui video ni. Link ni akan kekal di YouTube, jangan risau. Video ni akan kekal di YouTube. Kalau ada soalan boleh tanya di bahagian komen. Kalau malu nak tanya di bahagian komen, boleh tanya secara personal WhatsApp. Boleh WhatsApp cikgu. Cikgu boleh besarkan sikit tak tulisan? Boleh. Okey, kejap Okey, kalau macam ni nampak tak? Cikgu dah besarkan sikit daripada tadi. Alhamdulillah. Okey, Rain Hafiz kata dah sir. Okey, kepada yang dah siap, alhamdulillah, terima kasih. Awak boleh terus pergi rehat, sambung semula kelas bahasa Arab 11.30 bersama dengan Ustazah Noria Hafizah dan Ustaz Syamsul. Okey, kalau nak tahu tajuk jahitan ni, dia ada amali dia tau. Amali tu maksudnya kita akan cuba jahit menggunakan jarum dan benang yang betul. Okey,
Kepada murid yang dah ada kat rumah tu, alhamdulillah selesai, dia dah ada barang kan. Kepada murid yang tak ada, awak jangan risau, jangan pening kepala, alamak macam mana nak beli ni kat kedai dah habis. Jangan risau, cikgu akan bekalkan nanti. Tapi kerja tugasan projek ni kita tak akan buat minggu ni. Tugasan projek jahitan ni kita akan buat selepas kita belajar peralatan-peralatan jahitan pada minggu hadapan. Maknanya RBT minggu depan kita belajar alat-alat jahitan. Lepas tu minggu seterusnya baru kita akan buat amali. Amali ni maksud dia awak, cikgu akan bekalkan dengan tugasan. Awak akan jahit dekat kertas, bukan dekat kain takut nanti rosak pula langsir mak kau kan. Mak pinjam telekung, berapa adik nak belajar jahitan? Tak ada, tak payah. Kita akan gunakan kertas. Cikgu akan bekalkan jarum dan benang kepada murid yang tak ada. Kepada murid yang ada boleh gunakan bekalan jarum dan benang di rumah. Maknanya 2 minggu dari sekarang kita akan buat dia punya amali. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya ilmu yang kita belajar ni sekurang-kurangnya awak dapat gunakan dalam kehidupan sebenar. Katalah stokin adik koyak, cikgu stokin adik saya koyak, boleh jahit. Sebab benang dan jarum ni banyak kedai jual. Okay. Tapi agak pelik kan, Captain America tiba-tiba ajar jahitan. Dia macam pelik lah sikit, tapi tak apalah. Okey, yang dah siap, terima kasih, thank you very much. Anda boleh berehat dan bersedia untuk subjek Bahasa Arab pada jam 11.30 pagi. Yang dah siap boleh terus keluar tak perlu tunggu sir. Kan kau tunggu kan kau tak rehat pula. Cuma saya nak pastikan Amir Hamzah dah sempat tengok 3 jenis jahitan ke yang penerangan video dia? Kalau dah, komen dan kat bawah. Kalau tak sempat pun tak apa boleh tengok kemudian. Saya akan tinggalkan video ni dekat YouTube. Okey, cikgu dapat soalan daripada, nak beritahu tak nama dia? Okey, tak apa, nama dia serahsiakan dulu. Okey, dia tanya, "Sir, benda ni kalau murid lelaki belajar tak apa ke?" Bagi sir kan, lagi bagus, lagi terbaik. Sebab okey, macam mana cakap awak tahu Spiderman kan? Spiderman yang superhero yang tembak spiderweb tu. Okey, Spiderman pada mulanya sebelum dia dapat kostum sendiri, tahu tak apa dia buat? Sebelum dia dapat kostum daripada Tony Stark, dia jahit sendiri kostum dia. Dan daripada jahitan dia tu, dia boleh menjadi seorang superhero. Baik, saya nak terangkan kat sini, kemahiran asas jahitan bukanlah untuk murid perempuan saja. Sebab kalau murid lelaki belajar, dia boleh tolong mak, tolong ayah. Lagi-lagi pula kalau awak jenis anak tunggal kan, anak tunggal lelaki seorang je. Siapa lagi mak awak nak harapkan untuk tolong bila dia orang dah tua nanti? Katalah ada waktu raya. Okey, waktu raya nak pasang langsir, tengah-tengah pasang tiba-tiba tertarik pret.
langsir tu koyak. Tapi koyak dia tak besar, koyak dia kecil je. Dan sebagai orang yang dah belajar tajuk RBT jenis mata jahitan, awak akan terus berfikir, daripada dan boli baru langsir ni, baik dan jahit tompek yang rosak tu. Daripada jenis-jenis jahitan kita dah belajar 6 jenis jahitan, kita boleh gunakan jahitan yang sesuai untuk cover, tutup balik tempat yang koyak tu, sampaikan jahitan dia tak nampak. So kita kena pilih jenis jahitan yang betul. Okay, so daripada situ awak akan tolong mak awak menggunakan jenis jahitan yang betul. Dan daripada situ kita dah jimat kos. Okay, kenapa cikgu cakap jimat kos? Awak tak perlu keluar duit untuk beli langsir baru, sebab kita dah ada kemahiran dan peralatan yang betul untuk menjahit. Dan kalau nak tahu, jahitan ni dulu adalah satu bentuk perniagaan yang memang sangat-sangat lumayan. Okay, kalau tak percaya, cuba awak tempah baju Melayu untuk raya nanti kan. Tempah awal, try tempah awal. Cuba tanya cik tu, berapa harga nak tempah satu baju Melayu sepasang. Tu baru sepasang baju Melayu. Kalau dia dapat tempahan, katalah daripada 20 buah keluarga, katalah satu keluarga tempah dalam 5 baju, 20 dalam 5 dah 100 tempahan. 20 keluarga, 5 baju, dah 100 tempahan. Katalah setiap tempahan tu dapat 100. 100 kali 100 dah 10,000. Macam tu. Maknanya kita boleh buka peluang-peluang perniagaan di masa depan untuk orang-orang yang belajar. Tak kira lelaki ke perempuan ke, sama je. Ni adalah kemahiran untuk hidup. Okay, so tak adalah nanti bila seluar koyak tak datang, bila call tanya, kenapa awak tak datang hari ni Oh, seluar saya koyak cikgu, seluar PJ saya tak ada seluar PJ. Bila dah belajar jahitan ni, masalah-masalah pakaian koyak ni dah jadi masalah yang petik jari, selesai. Okay, jangan risau, kita akan buat amali dia lagi 2 minggu dari sekarang. Minggu depan kita akan belajar jenis-jenis peralatan menjahit. Minggu yang seterusnya tu, 2 minggu dari sekarang, baru kita belajar cara nak buat betul-betul. Maknanya awak semua akan pegang jarum, awak akan pegang benang, awak akan cuba masukkan benang dan jarum. Susah tau. Tapi kalau dah belajar ni, semua senang. Jangan risau. Baik, cikgu dah check WhatsApp dengan komen di bahagian YouTube. Alhamdulillah tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, cikgu nak ucapkan terima kasih. Thank you very much. Congratulations Tanya kerana berjaya menamatkan kelas bahasa Inggeris dan juga kelas RBT pada hari ini bersama Captain Syamel. So I will see you next week. I will see you on Thursday. Hari Khamis ni kita ada satu lagi BI. Okay, so hari Khamis ni kita akan sambung dengan pembelajaran bahasa Inggeris untuk tajuk affirmative and negative. So I will see you this Thursday. Thank you and goodbye.